Jadinya korang ni kena jaga. Korang kena mengundur perlahan-lahan sahaja. Jangan berlari pusing kan. Bila korang pusing, korang dedahkan korang punya leher. Assalamualaikum geng-geng, sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi. Aku Haji, Mr. Diary. Hari ni geng, macam biasa aku tengah mancing. Tapi korang nampak set aku? Ni set aku. Nampak tu perut aku? Perut aku, joran aku, mesin aku. Nampak? Geng, kalau korang tak nampak, korang kumpau 3 bulan geng. 3 bulan geng. 3 purnama. Tak ada geng. Aku gurau je geng. Aku hari ni memang tak bawa set pun. Tujuan aku hari ni geng, bukan turun mancing, tapi aku nak cerita kat korang satu pengalaman hidup aku. Tu antara pertama kali lah. Memang orang cakap seram pun ada, misteri pun ada, ngeri pun ada geng. Tapi tu sekejap lagi aku cerita. Di kesempatan ni aku nak ucapkan ribuan terima kasih geng. Banyak korang support aku selama ni. Aku sangat-sangatlah hargai korang. Tanpa korang, siapalah aku. Masuk geng, hari ni kita sambung balik. Hari ni aku nak cerita pasal kisah seram, ataupun orang cakap kisah hidup aku lah. Pertama kali dalam sejarah hidup aku. Itulah pertama kali geng aku terserempak ataupun bertetang mata ataupun berjumpa geng dengan harimau, dengan pak belang lah. Tapi masa tu aku berempat. Okay, cerita dia macam ni geng. Peristiwa yang berlaku ni geng pada tahun 2019. Tak pasti lah, tapi dalam bulan puasa lah, bulan 6 ke bulan 7. Masa ni vlog aku tak ada lagi vlog tau. Aku bukan YouTuber lagi. Tapi nya geng, dalam bulan 8 ke bulan 9 tahun 2019, yang tu first aku ada vlog. First aku, kehidupan aku bergelar seorang YouTuber. Okay, maksudnya peristiwa ni berlaku pada 2 tahun yang lepas. Sekarang ni 20, 21, 20, 19, 2 tahun. Maksudnya dah 2 tahun lepas dah yang dah berlaku, dah berlalu. Tapi masih segar dalam ingatan aku geng. Masa tu aku planning berempat turun memancing turun mancing berempat. Aku Soleh, Paik Seni Channel, nama YouTube dia Seni Channel. Lepas tu Alim. Kita orang berempat. Tapi kita orang berempat masa tu aku lupa dah aku bawa motor ke tak. Tapi bawa motor separuh jalan kot, tapi tinggal motor mana-mana. Lepas tu naik 4W, naik Hilux Halim. Geng, cerita ni adalah kisah benar ataupun orang cakap kisah kenyataan yang berlaku depan mata aku, yang aku bertentang mata. Memang tak ada rekaan geng, bukan rekaan. Cerita ni memang kisah benar dalam hidup aku geng. Kalau korang semua ragu-ragu ataupun tak percaya, korang boleh contact Seni Channel, Paik, Soleh, lepas tu Alim. 3 orang ni korang boleh contact. Kalau korang tak percaya, korang boleh contact 3 orang ni. Cumanya Alim dengan Paik masa tu duduk jauh, dalam 300 meter aku letak, ataupun 200 meter lebih. Dia orang tak nampak Alim dengan Paik dia tak nampak. Yang nampak aku dengan Soleh. Lepas tu kan kita orang pun turun mancing. Ada satu spot ni yang terpaksa aku rahsiakan atas sebab-sebab tertentu. Kita orang ni meranduk macam biasa. Aku duduk depan. Lepas tu belakang aku Soleh. Lepas tu Alim masa tu ada terputus tali dia. Dia tengah ikat short leader. Tengah ikat leader. Dia dengan Paik. Masa tu Alim dengan Paik belakang pada aku dengan Soleh dalam jarak lebih kurang terbang. Ada serangga terbang geng. Gangguan. Lepas tu masa tu sama balik. Alim dengan Paik tolong Alim. Masa tu tengah Paik teman Alim untuk ikat leader, short leader. Okay. Lepas tu anggaran jarak untuk aku tinggal. Jarak aku tinggal, aku dengan Soleh, aku tinggal Paik dengan Alim tak adalah jauh sangat. Ada dalam, aku letak lah kan, 200 meter lebih ataupun hampir-hampir 300 meter. Tapi disebabkan jeram ataupun kawasan tu macam agak mendaki sikit. Jadi nampak lagi Paik dengan Alim tu, cumanya agak jauh. Lepas tu sampai di satu spot ni geng. Sampai di satu spot ni aku cuba memujuk. Aku pakai mesin masa tu, aku ingat lagi. Ada masa tu dekat dengan kawasan tu ada bereba belah
Aku duduk dalam sungai geng, aku menganduk dalam sungai. Lepas tu belah kanan aku tu macam ada kayu balok. Jadi kayu balok ni tenggelam. Jadinya spot tu ada kayu-kayu yang panjang, kayu balok yang panjang tu dia tenggelam. Jadinya hujung pangkai kayu balok tu ada tercocok maksudnya ada nampak reba. Jadinya aku di sudut tu aku pujuk ikan. Aku rasa bujuk geng. Biasa pengalaman aku mancing bujuk sebab dia cara dia mengambil top water aku tu, mengambil pensel tu macam menyeduk. Prup, pluk, macam tu. Prup, macam tu. Masa tu Soleh duduk belakang aku je geng. Tapi masa kita orang duduk tengah-tengah sungai tu, sungai macam ni geng. Sungai macam ni. Kita orang duduk tengah-tengah. Sungai macam ni. Lepas tu depan pada kita orang tu, aku letak dalam 40 meter 40 meter depan pada aku dengan Soleh tu, ada kawasan jeram, kawasan berbatu lah kan. Teladah. Lepas tu Soleh duduk belakang aku ni. Soleh dulu geng. Soleh dulu yang ternampak. Dia ternampak pok belang tu melintas sungai. Dia lintas sungai. Dia lintas sungai. Lepas tu lepas dia lintas sungai tu, meremang bulu roma aku geng. Lepas pok belang tu dia lintas sungai. Lepas pada pok belang tu melintas sungai, Soleh panggil aku. Soleh cakap, Haji, nampak tak? Aku ni yang tengah khusyuk bujuk tu sebab 2-3 kali miss call tapi tak strike. Tapi aku pujuk lagi sebab dia memang berkehendak geng, dia memang mengambil cuma tak lekat. Dia memang mengejar maksudnya, mengejar pensel gewang pensel aku. Lepas tu Soleh panggil aku kat belakang aku. Haji. Aku pun menjawab. Leh. Kenapa leh? Soleh tanya aku, Ji, nampak tak tu Ji, depan. Soleh bagi hint macam tu. Aku pun tanya Soleh, nampak benda? Depan apa? Lepas tu Soleh pun cakap. Ji, tu Ji depan Ji, seberang sungai. Aku pun tengok. Aku perhati aku tak nampak mula-mula geng. Aku tak nampak. Serius aku cakap aku tak nampak. Lepas tu masa keadaan Soleh panggil aku tu, aku rasa mungkin pok belang tu perasan. Lepas dia seberang sungai tu, pok belang tu mari dekat kita orang. Menghampiri kita orang. Lepas tu ada pokok tu macam di hujung tebing sungai. Ada pokok tu dia macam daun dia terjuntai tau. Jadinya macam bila daun pokok tu terjuntai ataupun dahan pokok tu terjuntai sekali dengan daun, jadinya pok belang tu dia macam berehat tau dekat bawah pohon. Bawah yang daun berjuntai itulah, pokok daun berjuntai tu. Maksudnya teduh kat situ. Tapi masa tu geng, pok belang tu dia melintas macam ni. Bila dia melintas macam ni, dia nampak aku dengan Soleh ni. Dia perasan Soleh panggil aku. Lepas tu pok belang tu dia macam ni. Dia pergi kat kita orang, dia menghampiri kita orang. Lepas tu dia duduk dekat yang kawasan teduh pokok tu. Dia duduk kat situ, dia perhati je kita orang. Masa tu geng, aku baru perasan. Aku pun tanya Soleh. Soleh kat belah kanan ke Soleh? Soleh pun cakap, ya Ji. Lepas tu aku pun tanya Soleh lagi. Leh besar ke leh? Soleh pun jawab, ya Ji besar Ji. Lepas tu, meremang bulu roma aku. Lepas tu, aku pun cakap, aku tanya Soleh. Leh, bawah pokok tu ke leh? Leh pun cakap, ya Ji, bawah pokok tu Ji. Lepas tu aku cakap dekat Soleh. Leh, sabar leh, relax, bertenang leh. Mengundur perlahan-lahan. Tapi Soleh ni mungkin dalam keadaan gabra ataupun menggelabah. Dia mengundur tu laju. Jadi percikan gerak langkah dia dalam air tu geng menghasilkan bunyi yang kuat. Maksudnya macam dia langkah makin laju ke belakang. Aku slow je mengundur ke belakang. Aku rasa sebab Soleh dia cakap dia tak biasa geng. Dia tak biasa masuk hutan, lagi satu apatah lagi untuk berjumpa bertetang mata. Masa tu aku letak geng, masa pok belang tu duduk bawah pokok, aku letak dalam lebih kurang 30 meter geng. Sangat-sangat hampir geng. Agaknya dalam 2 langkah ataupun 3 langkah memang dah sampai dah dekat kita orang. Aku dengan Soleh. Lepas tu lepas mengundur secara perlahan tu geng. Soleh mengundur perlahan tu. Soleh kuat maksudnya. Tapi aku pegang satu je geng. Aku nampak pok belang tu, pok belang tu bersahaja. Maksud aku bersahaja ni macam ni geng. Dia punya ekor landai je ke bawah ke tanah. Sentuh tanah. Ekor dia tak ada pun macam bergoyang kiri kanan ataupun straight melegak. Aku pegang kat situ geng. Maksudnya pok belang tu bukan keadaan dalam dia tu keadaan terkejut ataupun dia bukan dalam keadaan macam marah ke. Dia dalam keadaan bertenang maksudnya.
Dia macam kucing lah geng. Kucing kalau dia menikah ataupun dia nak menangkap sesuatu, ekor dia akan bergoyang. Dalam keadaan bergaduh, ekor dia akan tegang naik ke atas. Kalau dia rasa terancam, tegang, ataupun ekor dia tak duduk diam. Maksudnya. Aku pegang situ geng. Lepas tu aku pun mengundur. Masa dalam keadaan aku dengan Soleh mengundur perlahan-lahan ke belakang tu geng. Sebenarnya dalam waktu tu, aku rasa dalam waktu tu sekejap je sebenarnya geng. Dalam berapa minit lebih kurang. Dalam aku letak dalam 10 minit lebih kurang. Tak sampai 10 minit Tapi kami, aku dengan Soleh yang mengalami situasi berdepan macam tu geng, aku rasa sangat-sangatlah lama. Aku rasa dalam berjam-jam lamanya untuk aku menghindar daripada Pak Belang tu. Geng, dekat geng, 30 meter geng. Korang bayangkan 30 meter. Tak jauh geng. 2-3 langkah ataupun lompatan dia je boleh sampai kat kita orang. Cumanya ya, alhamdulillah kita orang ni masih panjang umur, ataupun orang cakap mungkin rezeki kita orang nak berjumpa kan. Sebabnya kalau Pak Belang ni geng, selalunya lah kan, manusia bila masuk hutan, dalam lingkungan beberapa kilometer, orang cakap binatang buas ni dah bau dah geng sebenarnya. Kehadiran bau manusia. Kehadiran manusia ni, bau badan kita dah berbau dah sebenarnya geng. Lepas tu kecuali lah Pak Belang tu, dia ada anak kecil. Lepas tu dia sakit ataupun kena jerat dia sakit kaki ke apa ke, yang tu bahaya. Ataupun kawasan-kawasan hutan diterokai, dia akan masuk dalam ladang sawit ataupun dekat-dekat perkampungan yang berdekatan dengan hutan. Yang tu geng, kena berhati-hati. Tapi kurangnya kalau masuk hutan, biasanya aku memang akan bawa mercon bola. Ada ayat-ayat yang aku hafal, doa kerja. Lepas tu salam sejahtera ke atas umat Nabi Sulaiman. Contohnya Assalamualaikum fi alamin. Contohnya lah yang selalu aku amalkan. Selain daripada tu, selawat ada juga aku amalkan. Okay, kita sambung balik geng. Lepas tu aku jadi pelik geng, bukan apa. Aku jadi hairan yang aku cakap misteri tadi Yang seram dengan misteri, aku berjumpa bertentang mata geng, berhadapan aku dalam lingkungan 30 meter. Tapi geng, yang menjadikan aku ni misteri, yang menjadikan rasa mistik, disebabkan bila cuaca mendung, bila cuaca mendung, maksudnya bila mendung tu, awan tu dia lindung matahari. Sebab tu kita tak nampak cahaya matahari dekat menghampiri kita ataupun terkena pada kita. Tapi geng, apabila mendung geng, okey lagi, tak ada masalah lagi. Selepas pada awan mendung tu hilang, selepas pada cuaca panas, tiba-tiba geng, Pak Belang tu raib sekelip mata. Korang bayangkan geng, Pak Belang ni duduk macam ni. Tengok kita tengok ni kami dua orang tengah tengok macam ni Korang bayangkan macam mana Pak Belang ni dia boleh jalan mengiring masuk hutan. Geng, kalau betul lah Pak Belang ni betul-betul Pak Belang, dia akan macam ni, straight, dia akan masuk hutan. Macam ni dia akan masuk hutan. Dia bukannya jalan mengiring macam ni masuk hutan. Maksudnya dia akan alihkan dia punya muka dia ni, seterusnya masuk ke hutan. Bukannya jalan mengiring macam ni geng. Tak ada binatang yang orang cakap jalan mengiring ni. Dia akan pusing badan dia baru masuk hutan. Masa tu geng, masa raib sekelip mata tu, aku sangat-sangatlah rasa macam ya Allah aku, besarnya orang cakap kebesaran Allah ni orang cakap. Sebab perkara-perkara macam ni geng, di luar pemikiran kita geng, di luar akal waras kita. Jadinya perkara ni memang membuatkan aku akan ingat seumur hidup. Memang aku akan ingat seumur hidup. Ni pun meremang sikit bulu rumah aku. Aku bukan apa geng, aku bercerita ni dalam keadaan suasana macam ni aku suka. Aku suka, maksudnya tak ada gangguan bunyi kan. Tak ada gangguan orang cakap daripada anak-anak ke, tak kisahlah jiran ke, ataupun bunyi-bunyi motor, kenderaan. Jadi aku suka tempat-tempat macam ni. Maksudnya tempat-tempat yang sunyi, sepi, supaya aku dapat fokus cerita kat korang. Lepas tu geng, lepas pada peristiwa tu geng, kesan dia. Dalam masa yang tu, yelah, Soleh memang pucat muka. Aku pun, orang cakap, aku ketar geng. Aku berdebar juga, tapi aku pegang yang aku cakap tadi. Ekor Pak Belang tu landai. Lepas tu, ekor dia tak menegak. Ataupun ekor dia tu, dia tak ada bergoyang kiri kanan, tak. Maksudnya dalam keadaan Pak Belang tu, dalam keadaan dia tu stabil, ataupun dalam keadaan dia tu relax, bertenang. Maksudnya. Tapi berdebar juga geng aku. Cuma Soleh, muka dia pucat geng. Masa dia mengundur tu lepas pada kejadian tu, lepas Pak Belang tu raib ataupun hilang, Soleh cakap ketar kaki lutut dia geng. Kaki lutut ni ketar geng. Korang bayangkan. Berdepan 30 meter. Tak dapat kita nak bayangkan. Sebab kita kan manusia biasa Maksudnya
Tapi di atas muka bumi ni memang kita sebagai seorang khalifah kalau lelaki. Lepas tu geng, lepas pada peristiwa tu, Soleh cakap dekat aku lah, bagi lebih kurang lah, dia cakap 10 hari ataupun seminggu lah, dia cakap, ataupun lebih sikit, berbelas hari. Dia hilang semangat, maksudnya bukan hilang semangat apa, dia ni trauma. Maksudnya bila aku ajak dia turun je, tak apa Haji, biar dulu lah. Korang tanya Soleh balik, aku ada dalam 2 ke 3, 4 kali aku ajak Soleh untuk turun dengan aku. Tapi Soleh cakap, biar dulu je, Soleh nak berehat. Sebab trauma tak hilang lagi. Memang orang cakap, semangat Soleh tu luntur lah, orang cakap. Nak pulih tu bukan dalam keadaan yang cepat lah, maksudnya makan masa. Cumanya peristiwa ni memang menjadi, orang cakap, sejarah hidup aku lah. Memang pengalaman yang tak dapat aku lupakan. Memang ngeri lah geng sebenarnya. Memang ngeri, seram, mistik dan misteri. Aku pelik sebabnya Pak Belang tu boleh gaib sekelip mata. Masa mendung. Masa mendung tiba-tiba hilang. Gaib. Asap tak ada geng. Asap tak ada. Yang ni cerita ni adalah cerita kenyataan yang aku cerita dekat korang berdasarkan pengalaman hidup aku sendiri. Tu geng, orang cakap kita kena berhati-hati. Sedangkan masa dekat luar tu geng, ada sekumpulan 4W buat aktiviti macam bercamping macam tu lah. Dalam berapa biji lah, aku tak ingat lah. Aku tak tahu, ramai juga dia orang kan, dalam 7 ke 8. Tapi lingkungan dengan kami ada dalam lebih kurang dalam lingkungan 2 kilometer ada. Maksudnya dekat luar lah, maksudnya kita orang masuk ke dalam lagi. Dekat luar tu ramai gila orang geng. Korang bayangkan lah. Lepas tu maksudnya kita ni mesti sentiasa berwaspada geng. Mesti sentiasa berhati-hati kalau masuk seorang. Tak kisah lah korang masuk 2 orang ke 3 orang ke. Kalau korang masuk seorang lagi lah korang kena berdikari. Kalau masuk seorang lagi lah kena berdikari, kena bersedia dari segi kelengkapan, barang sepanah, batu parang, lepas tu mercon bola. Lepas tu ilmu. Ilmu korang kena ada geng. Maksud aku ilmu ni korang buatlah research ataupun dengar cakap-cakap orang tua. Contohnya macam Pak Belang. Okay geng, kita sambung balik geng. Contohnya aku tukar bateri tadi, bateri habis. Okay, contohnya kita kena ada ilmu tadi aku cakap. Ilmu ni di mana korang buatlah research kat internet ke ataupun dengar cakap orang tua sebabnya ataupun belajar dengan orang asli. Contoh-contoh lah, aku bagi contoh lah. Contoh dia, sebab aku dah ada dengar orang tua-tua juga cakap. Sebenarnya Maybank ni geng, Pak Belang ni kan. Pak Belang ni sebenarnya dia bukan nak berjumpa pun dengan manusia. Tapi geng, aku dengar orang tua-tua cakap kalau dia berjumpa dengan manusia bertentang mata geng. Pak Belang tu sendiri tak boleh cari makan, maksudnya tak boleh cari rezeki ataupun orang cakap rezeki dia terhad. Di mana aku tak pasti lah berapa pun nama ataupun berapa bulan dia tak boleh cari makan. Aku dengarnya lah kan. Lagi satu, kalau berhadapan dengan Pak Belang ni geng, korang senyap je, jangan buat sesuatu yang kacau bilau. Jangan sesekali. Sebab geng, Pak Belang ni dia macam kucing geng. Kalau korang berlari ataupun korang makin bergerak banyak, lagi dia nak menekam ataupun lagilah dia ni rasa macam nak tahu, ingin tahu apa benda yang lari tu kan. Maksudnya macam tu. Jadinya korang ni kena jaga. Korang kena mengundur perlahan-lahan sahaja. Jangan berlari pusing geng. Bila korang pusing, korang dedahkan korang punya leher. Bila korang dedahkan korang punya leher, dia geng, haiwan besar ni, kucing-kucing besar ni, spesies kucing besar dalam hutan ni, dia akan ni kat sini dulu geng. Dia akan target leher dulu. So jangan berpaling muka. Korang teruskan menatap muka ataupun bertentang mata dengan Pak Belang tu. Apa ni? Bertentang mata dengan Pak Belang tu, korang mengundur secara perlahan-lahan. Mengundur. Itu lagi afdal. Itu lagi baik. Lepas tu geng, apa lagi yang boleh aku boleh bagi tips sikit kat korang. Okay, ada juga orang cakap macam ni. Orang cakap, dan aku buat research juga. Lepas tu belajar dengan orang asli juga. Belajar dengan orang tua juga. Dia orang cakap macam ni. Kalau bau hamis kuat, bermaksudnya dah lama dah Pak Belang tu meninggalkan kesan. Ataupun geng, binatang-binatang lain pun sama geng. Bau tetap hamis, tapi bau hamis tu hamis lain. Kalau Pak Belang ni bau hamis dia lain. Lagi satu, kalau bau kuat, kacau. Serangga terbang. Iklan jap. Kalau bau tu kuat, maksudnya Pak Belang tu dah lama dah meninggalkan kesan. Maksudnya dah lama dah lalu kat tempat tu. Tapi kalau bau hamis dia lain macam, ataupun bau dia terlalu kuat, bukan macam mana aku nak cakap hamis tapi bau daging tu maksudnya. Bau daging tu macam bau dia tu lain sikit. Aku susah nak explain kat korang, tapi lebih kurang macam tu.
yang tu dia baru lalu kan. Kesan tapak kaki, kesan basah atas batu ataupun kesan basah dekat pesisir sungai ada pasir sungai tengok kesan dia tu. Kalau lama dia nampak kan, kalau baru basah pun ada lagi kesan basah. Macam tu. Pasal ekor tu. Pasal ekor pun satu kan. Kalau korang tengok pot belang tu, kalau korang terserempak lah kan, kalau pot belang tu ekor dia landai je ke tanah, itu maksudnya dia keadaan bertenang, dia keadaan bersahaja. Kalau ekor dia bergoyang kiri kanan, yang tu bahaya. Kalau ekor dia berdiri 50% ke 100% ke, yang tu bahaya kan. Yang tu kena berhati-hati. Lepas tu korang bacalah apa-apa pun, contohnya selawat ke, azan ke. Tapi kalau boleh diam, senyap, baca tu dalam hati. Sebabnya kita tak nak bagi pot belang tu terkejut. Bila dia terkejut, yang tu lagi bahaya kan. Yang tu lagi bahaya. Maksudnya kena ni lah, maksudnya kena betul-betul bersedia lah. Maksudnya senyap je. Macam soleh tu pun agak bahaya kan. Soleh tu dia gabra, bila dia menggelabah, dia mengundur tu geng, dia mengundur kuat. Kaki dia ni kuat, menghasilkan bila dia melangkah dalam air tu bunyi kuat. Yang tu bahaya juga. Cumanya yalah, sebab soleh tak bersedia kan. Soleh jarang masuk hutan. Yang tu. Tapi orang cakap aku ni geng, cuba menenangkan soleh dalam keadaan tu. Slow sikit jalan, slow sikit jalan. Okey ji. Soleh cakap macam tu. Tanya soleh ada lagi. Soleh Pak Ik sini channel tu kan. Waktu Alim nama FB pun dia orang ada lagi. 3 orang ni saksi kan. Korang boleh tanya dia orang. Ni antara pengalaman seram geng aku. And then geng, kayu api. Kalau korang masuk Solo, kalau korang pergi trip Solo ataupun masuk hutan seorang-seorang, seeloknya korang buatlah unggun api. Tak penanda. Unggun api maksudnya kesan daripada bakaran kayu api korang tu menghasilkan asap lah. Asap tu akan menandakan tempat adanya manusia kat situ. Bau badan kita je lah kan. Orang cakap tu lah antara kisah hidup aku kan. Orang cakap pengalaman dan peristiwa yang tak dapat aku lupakan sampai sekarang. Masih segar dalam ingatan aku kan. Masih segar dalam ingatan. Jarang-jarang dapat jumpa kan. Ada orang cakap itu adalah rezeki kan kalau dapat jumpa. Tapi ialah melibatkan nyawa kan. Melibatkan orang cakap nyawa kita lah. Bahaya kan. Benda-benda macam ni agak-agak bahaya lah. Sebab benda ni bukan kuasa kita lah kan. Jadi kena memang standby macam bola, parang. Macam tu lah. Hutan tebal kan. Masa aku masuk tu memang hutan tebal. Lepas kita orang berjumpa tu lah, kita orang bincang berempat. Waktu kita orang pergi ke, kita orang teruskan memancing. Tapi bukan kat tempat tu lah. Maksudnya dekat alur sungai lain. Dekat orang cakap jauh di tempat lain. Kita orang mancing tapi jauh di tempat lain. Bukan sungai yang sama lah. Alhamdulillah kita orang berempat selamat. Seram kan? Agak-agak seram. Sangat-sangat seram, ngeri, misteri, mistik semua ada kan. Sampai sekarang kan aku masih menjadi tanda tanya. Kenapa dia jalan mengiring? Tak dapat aku nak bagi jawapan kat korang. Kenapa pot belang tu jalan mengiring? Yang peliknya tiba-tiba raib tu. Kalau dia jalan mengiring sekalipun, takkan tiba-tiba raib. Hilang begitu saja. Terkejut aku kan, terkejut. Soleh pun terkejut. Aku tanya Soleh, "Leh, hilang dah leh?" "Oh ya Ji, dah tak ada dah Ji. Hilang ah." Tu aku cakap. Masa dalam keadaan tu aku punyalah selawat. Lepas tu bagi salam ke atas umat Nabi Sulaiman kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baca empatku. Lepas tu aku azan. Orang cakap antara kenangan. Orang cakap kenangan yang tak dapat aku lupakan. Sampailah sekarang. Okay kan. Aku rasa tak ada benda dah kan. Aku rasa itu je aku nak share dengan korang. Asyik-asyik tunggu mancing je kan. Asyik-asyik vlog mancing je. Ni vlog aku cerita pasal pengalaman aku. Kisah benar aku yang terjadi dalam hidup aku. Agak seram, aku kongsikan pada korang. And then kan, kalau korang ada pendapat kisah seram macam aku ataupun pengalaman seram korang berjumpa dengan binatang-binatang buas, korang boleh share kan, boleh bagi komen kat ruangan komen, boleh kongsikan kat situ. Lepas tu ada lagi kan kisah-kisah yang binatang buas ni, ataupun cakap binatang-binatang yang berbisa ke, ada lagi. Cumanya untuk kali ni vlog aku memang niat aku hanya untuk bercerita pasal pot belang. Pengalaman aku berjumpa depan mata kan, memang sangat dekat kan. 30 meter tu memang sangat dekat. Lepas tu kan tak ada apalah, aku rasa cukup setakat tu. And then kan, kalau korang suka channel aku, jangan lupa untuk belanja, like, subscribe, share dan komen. And then kan, aku nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang. Banyak support aku selama ni. Aku sangat-sangatlah hargai. Tanpa korang, memang aku bukan siapa-siapa. Kan, aku buat vlog je. Harap-harap korang
apa ni suka dan kadang aku bercerita ni suasana kan nyaman. Lepas tu kan tak ada apa lah kan aku rasa. Cukup setakat tu, insya-Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Di next episode vlog aku yang lain akan datang insya-Allah. Okay kan? Untuk itu kan salam hormat daripada aku Aji Kesedari, sehingga kita berjumpa lagi di next vlog aku akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.